Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmat dan limpah kurnianya kita bertemu lagi dalam majlis yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan perhimpunan kita mendapat rahmat dan mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Kita masih lagi membicarakan pada fasal yang ke-11, syarat sah wudu, pada muka surat 130. Kita baca dulu dia punya matan pada kitab Safinah. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allah bi'ulumihi fi daraini. Faslun syurutul wudu'i asyarah. Al-islamu wal tamyizu wan naqa'u anil haidhi wan nifasi wa amma yamna'u wusula al-ma'i ila al-basharah wa an la yakuna 'ala al-'udwi ma yughayyiru al-ma'a wal 'ilmu bi fardiyatihi wa an la ya'taqida fardan min furudi sunnah wal ma'u at-tuhuru wad dukhulul waqti wal muwalatu lidaimil hadasi. Perkara yang seterusnya yang kita nak bicarakan daripada syarat sah wudu ini yang keempat, tidak ada sesuatu yang menghalang air untuk sampai ke kulit. Jadi kalau kita mengambil wudu, memastikan bahawa tidak ada sesuatu yang menghalang, iaitu kulit yang zahir. Mana kulit yang zahir ni yang nampak lah. Jadi kalau dalam lubang hidung, lubang telinga itu tak termasuk. Itu tak termasuk dalam kulit yang zahir. Contoh juga yang zahir ni, kalau sekiranya dubur kita, kalau kita duduk maka dia terbuka. Waktu kita duduk ni atau bercangkung, dia terbuka. Itu jadi ke zahir. Nah, maknanya kalau dalam hadas besar wajib mesti air sampai ke situ. Termasuk kuku, di bawah kuku, bawah kuku kita ni, dia tu zahir. Mana kalau kita potong kuku ni, nampak di depan dia tu ada berbaki dia tu, itu zahir. Mana kalau kuku kita melepasi daripada jari kita, sebenarnya kalau kita mengambil wuduk, di bawah jari ni, bawah kuku kita mesti kena air. Tidak, tak sah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mana itu zahir, sama ada kuku kaki ataupun kuku tangan. Permasalahan, jika ada sesuatu yang menghalang air untuk sampai ke kulit yang terdapat di dalam kuku, maka tidak sah wuduknya. Contohnya kuku kita panjang, kalau makan nasi ada sisa-sisa nasi dalam kan, ataupun ada kotoran di dalam, mana kalau kita mengambil wuduk tak kena pada yang bahagian yang wajib kena tu, maka tak sah. Itu sebabnya tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tanda suci ni ada beberapa perkara. Pertamanya apa? Berkhatan, itu tanda suci. Maknanya kalau orang dia Islam ataupun dia masuk Islam, dia tidak berkhatan ataupun berkhitan, maka daripada kulit yang lebih tu mesti kena masuk air, sebab dia sampai kepada kemaluan dia. Mesti kena air, sebab tu ada kulit. Kalau basuh mesti kenakan dalam. Itu susahnya. Itu sebabnya Islam menganjurkan kepada berkhatan supaya timbul kebersihan, kan? Jadi kalau sekiranya tak nak berkhatan, tak apa kalau boleh basuh.
kalau boleh jaga kebersihan silakan. Tetapi dalam Islam berkhatan itu tanda-tanda kebersihan. Nah, tanda bersih. Sebab tu disuruh seorang itu berkhatan. Kerana Rasulullah SAW sendiri lahir je dah berkhatan dah. Dengan tu dia menjadi sunnah. Berkhatan itu menjadi sunnah. Yang keduanya apa? Memotong kuku. Kan? Itu termasuk salah satu daripada tanda kebersihan. Orang yang tidak memotong kuku, walaupun kukunya bersih sekali mana sekalipun, itu tidak ada tanda-tanda kebersihan dalam Islam. Kerana yang menganjurkan itu ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila dianjur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia merupakan sunnah. Kan? Jadi orang yang berada dalam Islam, kalau sekiranya dia tidak mahu memotong kuku, walaupun kuku itu dijaga bersih, maka itu tidak menunjukkan kebersihan. Berapa lama tempoh yang dibenarkan untuk dia tidak memotong? Dalam tempoh 40 hari. Kalau makna dalam tempoh 40 hari tak dipotong, maka hilanglah tanda kebersihan kepada diri dia, walaupun kukunya bersih. Ini mesti dipaham tuan-tuan. Kerana Islam memandang bersih itu ialah daripada apa? Pandangan daripada mata kata syarak. Bukan kebersihan itu dipandang daripada kaca mata manusia. Ini mesti dipaham. Syarak yang menentukan ni bersih tak bersih. Seolah contohnya, kalaulah sekiranya hari ini anak kita kencing di lantai, dan kita nak tengok pandangan mata syarak dengan pandangan mata kasar manusia. Orang kalau sekiranya anak dia dah umur 2 tahun kencing di lantai, kerana itu dia menjadi najis mutawassitah. Kalaulah dia hilangkan air najis, kemudian dia mop menggunakan air sabun yang wangi contohnya, bersih tempat tu dan wangi tempat tu, maka pada pandangan mata manusia itu bersih. Tapi dari sudut syarak dipandang bersih ialah dari segi zahir, tidak dari segi hukum. Itu yang berbezanya. Kerana dalam hukum, apabila air kencing kanak-kanak yang telah berumur 2 tahun ke atas yang telah makan selain daripada ibunya, maka itu dia najis mutawassitah. Bagaimana cara membasuh najis mutawassitah? Dihilangkan air najis sehingga tidak ada rasa, bau dan warna, kemudian mengalirkan air. Itu syarat dia. Barulah dikira tempat itu maknanya bersih pada syarak. Yang tadi bersih pada apa? Bersih pada adat. Terangkat air najis, tapi pada hukumnya di situ ada najis hukmi. Walaupun najis aininya tak ada, najis di situ adalah najis hukmi. Hukumnya masih tinggal walaupun ain dah tak ada. Ini kena faham. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita kena jelas. Maknanya syarak memandang kalau sekiranya kukunya dijaga dengan bersih sekalipun, tetapi dalam Islam, menurut kacamata Islam, masuk pandangan syarak, bersih di sini ialah maknanya tidak ada sesuatu yang menghalang untuk air masuk dalam. Dan Islam memberi hukum bahawa kuku ni mesti dipotong, afdalnya seminggu sekali. Bila? Iaitu pada hari Jumaat. Memotong kuku sunnah, kerana disebut di hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berapa lama kalau tidak dipotong? Dalam tempoh mingguan-mingguan, tidak melebihi daripada 40 hari. Masuk 40 hari, 41 hari, maka dia pada waktu itu hilanglah tanda-tanda kebersihan kepada seorang mukmin, kepada seorang Islam. Jadi ini dipaham tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Jangan kita faham ikut kita. Kita kena faham tu ikut acuan syarak sebenarnya.
Jangan salah buat pahaman tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maka kalau sekiranya kuku kita tadi ada air masuk dalam dia, tertahan dengan sebab ada benda-benda ini, ada sisa-sisa makanan, ada kotoran, air tak boleh sampai, maka tak sah. Kalau orang mandi hadas besar, tak sah mandi hadas besar dia. Sentiasalah dia dalam keadaan berhadas. Kalau dia sentuh Quran dalam keadaan mandinya, tak sah, hukumnya haram, lagi berdosa. Dia semayang, hukumnya haram, lagi berdosa. Oh, Masya Allah tuan-tuan, ni kena dipaham betul-betul. Jadi dengan sebab itu perlu dipelajari supaya kita memahami huraiannya mengikut pandangan kacamata ulama. Kemudian sah wuduk yang ada dakwat atau perwarna yang boleh sampai air ke kulit. Dulu kita, waktu dulu kita guna kalam. Kalam tu main cecah pakai dakwat kan. Cecah buluh, pakai buluh dicecah nak tulis, kena pada tangan. Air kena pada kulit, cuma kulit kita tu kena dakwat kan, tapi air tu sampai kepada zat dia, zat kulit, maka hukumnya sah, sembahyang wuduknya sah. Okey, seterusnya yang kelima, tidak ada sesuatu yang ada pada anggota wuduk yang boleh merubah air mutlak. Tak ada sesuatu. Mana tadi kita ambil wuduk menggunakan air mutlak. Jadi air mutlak tu kalau sapu ada satu benda di sini, air tu tak berubah dengan sebab sesuatu yang ada pada anggota kita. Tengok pada masalah, jika ada dakwat atau bedak atau gencu atau za'faran yang banyak yang boleh mengubah sifat air mutlak, wuduk tidak sah kerana dia telah bertukar menjadi mutaghayyir, air yang berubah dengan sebab sesuatu yang suci kan. Dan jika sedikit dan tidak mengubah sifat air mutlak, maka ia dimaafkan. Contohnya kalau ada contohnya dakwat tadi, bila kita letak air mutlak tu berubah jadi biru dengan sebab dakwat tadi, itu mutaghayyir, berubah, maka tak boleh lagi dah, tidak sah. Begitu juga kalau ada bedak, contohnya bedaknya tebal kan, dia sapunya dengan air basuh muka tadi, maka yang disapunya keluar air putihnya pula macam air susu, itu berubah, jadi apa dia? Mutaghayyir. Begitulah yang lain-lainnya diumpamakan, maka kita boleh lihat bedak atau lipstik yang tebal boleh mengubah air mutlak pada anggota wuduk menjadi air mutaghayyir. Disebutkan pada kita pada apa? Bedak atau lipstik kan. Lipstik yang mana? Yang tebal, yang 2 inci tebalnya tu kan. Tebal sungguh kan. Dan mengubah air, kalau dia gosok pada air muka ni, basuh muka, berubah. Lipstiknya warnanya apa? Strawberry, merah pula, berubah tu, berubah. Jadi dia air mutaghayyir, maka tidak sah, tidak sah. Bersihkan dulu. Yang keenamnya, tahu tentang kefarduan wuduk. Jadi orang yang nak mengambil wuduk, dia kena tahu kefarduan dia, perkara yang sunat, perkara yang wajib, anggotanya, yang sunat, yang wajib, dia kena tahu. Kalau orang tanya, ni wajib ke tidak? Oh, ini tak wajib. Dia kata basuh muka tak wajib. Muka wajib basuh tak? Tak wajib basuh, sunat aja. Kalau dia kata semuanya wajib, tak ada masalah. Yang berkumur jadi wajib, basuh hidung, masuk hidung wajib, tak ada masalah. Tapi apabila dia mengatakan yang sunat itu jadi wajib, ataupun yang wajib itu jadi sunat, itu maknanya dia kena mengetahui. Jadi huraiannya, jika ia ragu
tentang kewajipan wuduk atau dengan yakin mengatakan wuduk adalah sunat bukan wajib, maka tak sah wuduknya. Tu yang dikatakan bahawa mesti tahu tentang kefarduan. Mengambil wuduk ni fardu ke sunat. Kalau nak mendirikan ibadat fardu, la taqbalu shalah illa bituhurin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut dalam hadis, tidak diterima sembahyang melainkan bersuci. Bersuci itu maksud apa? Berwuduk, kan? Orang yang tidak berwuduk, maka sendirinya sembahyangnya tidak sah. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tidak sah. Dan banyak hadis lagi yang menerangkan bahawa wuduk ni merupakan satu kewajipan, kan? Kemudian yang seterusnya, tidak menganggap suatu fardu dalam fardu wuduk sebagai sunat. Tadi tahu kan kefarduan mengambil wuduk tadi. Yang seterusnya, bahawa jika ada perasaan ragu sama ada air itu bukan tidak menganggap satu fardu dalam fardu wuduk itu sunat. Contohnya basuh muka, basuh tangan. Allah Ta'ala sebut, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi Allah Ta'ala sebut, kiranya kamu nak mendirikan solat, maka basuh muka, itu anggota wajib. Sekiranya yang wajib ni muka, tangan sampai ke siku, membasuh kepala, membasuh kaki sampai ke buku lali, maka dia kata ini adalah sunat, maka hukumnya tak sah, tidak sah, kerana dia telah menjadikan kefarduan itu berubah hukum dia. Jadi berubah. Dan yang terakhir, yang seterusnya, menggunakan air yang suci, iaitu air mutlak. Jadi air suci ini maksudnya air mutlak ni sama ada yang turun daripada langit ataupun yang keluar daripada bumi, kan? Semuanya suci lah, walaupun dalam bentuk apa warna sekalipun. Turun daripada langit, air hujan warnanya merah, suci mutlak, kan? Air tanah di dalam kolam berubah dengan sebab lumut ataupun dengan sebab tanah itu sendiri, hukumnya suci. Dia tak boleh yang dimasukkan. Kalau berubah sebab kita masukkan sesuatu, itu jadi, maka jadi berubah, mutaghayyir namanya, kan? Kemudian jika ada perasaan ragu pada air itu suci atau tidak, maka cukuplah menganggapnya suci kerana tidak disyaratkan ada yakin ketika ada keraguan. La yuzalu apa ni dia kata apa dalam usul fiqh, la yazalu Allahumma salli ala sayyidina la yazalu illa bisyakkin. Al-yaqinu la yuzalu bisyak, maknanya yakin itu tidak tertolak dengan adanya dengan sebab syak. Al-yaqinu la yuzalu bisyakki, itu kaedah dalam usul fiqh, kan? Dan kita kena lihat juga maknanya di dalam usul juga disebutkan al-asli al-aslu syai' ya bituhurin. Asal-asal sesuatu itu ialah suci, melainkan maknanya ada perkara yang menghilangkan kesucian dia. Ada itu dalam kaedah al-aslu asy-syai' at-tuhur, mana sesuatu tu, asal sesuatu tu suci kalau tidak ada sebab yang menyebabkan hilang kesucian dia. Jadi tuan-tuan, itu kaedah-kaedah usul yang perlu kita faham. Kemudian yang seterusnya, nak
menentukan sah bahawa sudah masuk waktu solat. Ada perbahasan lagi. Air yang bercampur dengan minyak wangi hukumnya masih suci kerana minyak wangi adalah benda mujawwir, iaitu benda yang tidak larut dalam air. Itu minyak wangi. Jadi kalau dia masuk dalam air, maka air itu masih dikira mutlak kerana dia adalah air yang terasing, dia tak bercampur, maknanya tak bersatu. Kan? Kalau air sabun kita masukkan dalam air, berubah. Air itu bau sabun, mana berubah. Mungkin warnanya berubah, baunya juga berubah. Tapi kalau sekiranya minyak wangi kalau masuk, dia cuma terlekat di atas je, bawahnya tidak tahu, dia tidak bercampur. Jadi begitu tuan-tuan. Dan yang keduanya, air yang bercampur dengan sabun, ditafsil, makna boleh makna dia bercampur. Jika berubah salah satu daripada sifat air, warna, bau dan rasa, ia tidak suci. Jika perubahannya hanya sedikit, maka ia suci. Ini dibahaskan dalam kitab-kitab fiqh, disebut, kita boleh lihat kitab-kitab yang dibawa kepada kita tu. Kemudian yang terakhirnya ialah sudah masuk waktu, nak menentukan bahawa syarat sah wuduk ni bagi yang ke-10 ni ialah bagi orang yang dalam keadaan uzur, orang yang uzur dengan sebab sakit. Sudah masuk waktu. Syarat yang ke-9 dan ke-10 ini adalah khusus untuk orang yang dalam keadaan darurat. Sahibul darurah nama dia. Sahibul darurah dengan sebab apa? Dengan sebab sakit. Seperti perempuan yang istihadah ataupun mustahadah, iaitu kerana darah istihadahnya, atau orang yang mengalami salasul baul, kencing yang tidak lawas, ataupun salasul rih, iaitu angin yang keluar. Jadi orang-orang yang ni tuan-tuan, dia tak boleh ambil wuduk dulu, dia tak boleh ambil dulu, kan? Dia nak ambil wuduk, dah masuk waktu ambil wuduk terus mayang. Ni orang-orang yang darurat dengan sebab sakit, kan? Dia dah bersihkan dulu, kemudian masuk waktu je ambil wuduk, dia tak boleh tunggu, dia terus mayang. Kalau keluar dalam masa sembahyang dia tadi, maka hukum sembahyang dia adalah sah, kerana dia sahibul darurah. Ni bagi orang yang sakit yang istihadah, ataupun dengan sebab angin yang tak boleh tahan, dia boleh keluar sepanjang masa, kan? Ataupun orang yang tidak boleh menahan air kencing dia. Jadi ini semua ni tuan-tuan, dia tak kira umur, bukan dia kira umur, kan? Ini termasuk dalam jenis penyakit. Jadi dengan sebab itu orang-orang yang macam ni dia beri rukhsah dalam hukum fiqh, dia beri rukhsah. Dan mualat bagi orang yang sentiasa berhadas. Mana orang yang sentiasa berhadas ini, mana setiap kali sembahyang kena ambil wuduk. Mualat ambil wuduk sembahyang, dia tak boleh bertangguh. Jangan macam kita ni, ambil wuduk boleh dengar kuliah dulu, nanti isyak boleh sembahyang dengan wuduk yang sama. Mereka tak, ambil wuduk, masuk waktu terus sembahyang. Dia tak boleh menunggu seperti mana kita orang yang boleh menunggu, kerana dia mesti mualat. Syarat dia mesti mualat. Ini bagi orang yang sakit yang disebutkan tadi. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Maka perkara makruh ketika wuduk, perkara makruh ketika wuduk, yang pertama, berlebih-lebihan menggunakan air. Walaupun mana sekalipun air, bila mengambil wuduk dilarang daripada berlebih-lebihan, kerana itu termasuk dalam perkara makruh. Makruh hukum dia. Kerana ada seorang sahabat mengambil wuduk menggunakan air sungai, lalu berlebihan dalam basuhan. Maka Rasulullah kata, jangan berlebih-lebihan dalam membasuh,
Rasulullah, ya Rasulullah, ini air sungai kan banyak, walaupun air sungai sekalipun. Jadi nak tunjuk kepada kita apa? Hukumnya makruh kerana Rasulullah menegah, kan, walaupun kuantiti air itu banyak. Yang keduanya, bercakap-cakap ketika sedang mengambil wuduk. Ini juga maknanya sesuatu yang makruh, dan disebutkan oleh ulama 5 perkara yang kalau kita nak dapat khusyuk dalam solat. Hari ini kita sembahyang, kita merasakan sukar untuk mendapat khusyuk. Nah, kenapa sukar nak dapat khusyuk? Maka ada 5 perkara yang perlu diperhatikan. Pertama, sebab sukar untuk mendapat khusyuk kerana berkata-kata ataupun bercakap-cakap ketika mengambil wuduk. Ini sebab. Waktu itulah cakap, lama tak datang mak kiyah kat kena. Lama. Tadi waktu jumpa tak nak sembang pula. Dah ketika ambil wuduk nawai itu, lama tak nampak, baru nak cakap. Itu syaitan punya kerja dah. Ada kawan baru bismillah basuh tangan, jangan lupa lepas ni mengetih mengetih pula. Tadi waktu datang sama-sama naik motor tak nak pula cakap. Ini kerja syaitan. Jadi jangan mengamalkan bercakap-cakap atau bersembang ketika mengambil wuduk. Salah satu perkara yang menjadi asbab sukar untuk dapat khusyuk dalam solat. Yang keduanya, di antara wuduk nak pergi ke solat, jangan sekali-kali ditegah kepada kita, maknanya musyabbik, maknanya masukkan tangan begini lalu dipatah-patahkan. Aduh, kan, menjaring jari tu dipatah. Orang-orang kita ni suka kan patahkan tangan dalam masjid. Itu semua adalah faktor-faktor yang disebut oleh ulama mengapa sukar, kan, nak dapat khusyuk dalam solat. Yang ketiganya, perkara yang ketiga yang menghalang daripada khusyuk apabila lawangan azan tidak dijawab. Itu sebab-sebab juga mengapa seseorang itu tidak boleh mendapat khusyuk dalam solat. Kalau azan, kan, sebab itu ada dalam riwayat mengatakan orang yang ketika mana kedengaran azan lalu tidak dijawab, dibimbangi mati dia itu dalam keadaan kufur. Itu bahayanya tu. Dengan sebab itu ketika mana azan jangan bersembang. Kita ni dah diam tapi dia nak sembang, Ustaz, macam mana? Kan? Jadi beri isyarat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lama tak nampak mana? Gitu. Beri isyarat. Nah, dia waktu tu dia seronok nak sembang. Bukan tak dengar hadis, bukan tak dengar dia punya larangan dia, tuan-tuan. Tapi waktu tu dia memang, kan, syaitan suruh kita tu. Pada waktu tu banyak pula soalan tu. Tadi waktu tak azan tak ada pula soalan. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, nak kena jaga. Yang ketiganya, yang keempatnya, sembahyang nak dapat khusyuk mesti ada gerak. Bila baca rukun-rukun qauli mesti bergerak, ucap-ucap supaya didengar. Jangan senyap je, dia angkat takbir, lepas sembahyang tanya tak bergerak pun. Oi, aku makam lain. Itu makam maut nama dia. Itu makam maut, kan? Sembahyang ni sehingga disebut oleh seorang sahabat, bagaimana Rasulullah sembahyang? Kami melihat Rasulullah kalau dia sembahyang bergerak-gerak janggutnya. Nak menunjukkan apa? Rasulullah kalau sembahyang dia mulutnya bergerak, bukan senyap ya.
Baca Fatihah senyap, Sami Allah senyap, sampai ke sudah senyap, terus dah tak ada. Susah juga kita. Jadi tuan-tuan, Rasulullah ni semayang bergerak janggutnya makna apa? Rasulullah kalau baca tu kedengaran. Dengar siapa? Bukan orang sebelah, dengar orang telinganya. Ini duduk di saf nombor 3, Pak Imam terdengar, tersasul Pak Imam. Jadi dengan sebab itu bacaan ini ialah daripada rukun-rukun qauli, didengar oleh telinganya sendiri. Jangan kita maknya mentaswiskan orang lain. Kita baca kuat sana boleh dengar, tersasul orang. Kita dah sudah semayang, kita baca tu boleh mengganggu orang lain. Jangan. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, rukun qauli ini ialah bacaan didengari oleh telinganya sendiri, bukan memperdengarkan. Jadi kalau baca nak khusyuk, baca dengar, kita dengar, supaya pendengaran lain tak masuk. Dan yang kelimanya, untuk dapat khusyuk ini dibaca lalu dipahami. Ini 5 perkara. Maknanya cara untuk kita mendapat khusyuk dalam solat. Kita amal kan? Berapa lama ustaz tu boleh datang khusyuk tu? Bergantung pada masing-masing kan? Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kemudian tidak berlebih-lebihan dalam berkumur-kumur bagi orang yang berpuasa. Kerana kalau kita melihat di dalam kitab Bahrul Madhi yang ditulis oleh Abu Isa At-Tirmizi, meriwayatkan satu hadis, seorang sahabat meriwayatkan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang daripada Sayyidina Ali ketika mengambil wuduk. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkumur 3 kali. Berkumurnya 3 kali. Kan? Dari dengan sebab itu di dalam bulan Ramadan jangan berlebih-lebihan dalam berkumur. 1 kali, 2 kali, 3 kali sunnah. Masuk 4 kali, kalau tertelan air batal sembahyang, batal puasa. 1 kali itu boleh, 2 kali boleh, 3 kali boleh, 4 kali itu dah melebihi. Tertelan air, masuk air ketika mana berkumur, tertelan atau masuk air, batal puasa. Kerana yang 4 kali itu dia tidak termasuk dalam bilangan sunnah. Jadi dengan sebab itu jangan berlebih-lebihan, dibimbangi akan membatalkan puasa. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, ini bagi bulan puasa. Kalau bulan-bulan yang lain bukan berpuasa tak jadi masalah kan? Tapi itu pun melampau, ditegah kerana melampau-lampau dalam berwuduk. Jadi dilarang juga. Yang keempatnya, tidak berkomor-komor dan tidak berintishak. Mana orang yang mengambil wuduk, ketika mana dia ambil wuduk tidak berkomor-komor, tidak memasukkan air dalam hidung, hukumnya makruh. Makruh hukum dia kan? Kerana sebahagian mazhab mengatakan itu wajib. Tapi dalam mazhab Syafi'i, hukum berkomor-komor dan mengambil masukkan air ke hidung itu adalah sunat. Jadi kalau orang tak buat, maka hukumnya makruh. Kena pastikan bahawa wuduk itu adalah wuduk yang sempurna. Kesempurnaan wuduk menyebabkan kesempurnaan daripada solat. Yang kelimanya, mendahulukan anggota yang kiri daripada yang kanan. Basuh mendahulukan kanan. Kerana disebut dalam satu riwayat al-yaminu barakah. Dan di dalam Al-Quran juga menunjukkan kepada kita apa? Orang yang diberi suratan amal ini diberikan daripada tangan kanan ialah orang-orang yang berbahagia. Kan? Baca dalam suratul Waqiah kan? Sahibul yamin. Orang-orang yang dapat suratan ni sahibul yamin. Bila dapat maknanya
suratan amal daripada sahibul yamin, bercahaya-cahaya, cemerlang muka dia. Mukanya cemerlang. Orang yang dapat sahibus shimal, dapat aja mukanya terus gelap, kerana dah tahu dah, confirm dah ni. Belum masuk hisab lagi, baru terima suratannya. Pada waktu itu orang-orang sahibus shimal bila dapat suratan amal, maka mukanya jadi hitam legam, pucat, kerana mereka tahu tak payah melalui suratan amal, mereka dah tahu dah di mana kedudukan mereka. Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, nak menunjuk apa? Orang yang mendahulukan kanan ialah orang yang barakah, kan? Orang yang ada kecemerlangan, yang mendapat kecemerlangan. Jadi dengan sebab itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu riwayat, ada seorang budak datang nak mengambil makanan di dalam satu dulang, lalu dia mengambil dengan tangan kiri. Rasulullah memegang tangannya, kul biyaminak, makna makan dengan tangan kanan, kul bismillah. Makna tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, nak tunjukkan bahawa di sana ada hadis-hadis yang menunjukkan kanan didahulukan daripada yang kiri, termasuk hadis-hadis masuk ke masjid, hadis keluar daripada masjid, masuk tandas dan sebagainya. Ada hadis-hadis yang menyebutkan mendahulukan yang kanan daripada yang kiri. Okey. Kemudian berwuduk di tempat yang mutanajis, hukumnya makruh. Tempat tu dah bernajis dah, kan? Contohnya orang yang membuang air kecil di air yang tenang, air yang tidak mengalir, lalu digunakan air itu untuk berwuduk, untuk beristinja dan sebagainya. Air itu najis kerana air itu tidak bergerak. Lain kalau kita orang yang membuang air itu mengalir, kan? Air itu mengalir, itu lain. Jadi dengan sebab itu jangan, hukumnya makruh. Kemudian menyapu atau mengusap anggota wuduk lebih daripada 3 kali atau kurang daripada sekali. Tapi yang di sini yang disebut ni ada riwayat lah, banyak ada hadis-hadis. Nanti kalau nak tahu hadis-hadisnya, buka dalam kitab Bahrul Mazi jilid yang pertama. Di sana ada hadis yang diriwayatkan bahawa mengambil wuduk ada basuh sekali, ada basuh 2 kali, ada basuh 3 kali. Ada hadis-hadis ni tuan-tuan. Nanti buka dalam kitab Bahrul Mazi jilid yang pertama, tengok ada hadis yang diriwayatkan yang telah dihimpun oleh Imam At-Tirmizi dalam kitab dia. Di sana ada. Ini jadi khilaf. Dan yang seterusnya meminta pertolongan orang lain untuk membasuhkan anggotanya walaupun tidak uzur, hukumnya makruh. Minta orang tolong, ambilkan air, tolong dia yang sapu muka dan sebagainya. Kerana yang afdalnya dilakukan secara bersendirian, kan, bukan dibantu oleh orang lain. Ini adalah perkara-perkara yang disebutkan yang termasuk di dalam perkara-perkara makruh. Ingat tuan-tuan, apa itu makruh daripada hukum fiqh? Meninggalkan adalah lebih baik daripada melakukan. Itu makruh. Makna ketika mana orang meninggalkan sesuatu yang makruh, diberi pahala oleh Allah. Kalau banyak makruh yang dilakukan dalam ibadat, maka dia dekat kepada yang haram. Mak tu kita kena jaga-jaga. Tak? Jadi dengan sebab itu menghindarkan daripada makruh, perkara-perkara makruh hukumnya berpahala, walaupun dia sah dari sudut ibadat, tapi meninggalkan tu diberi pahala. Apa maksudnya harus? Maknanya melakukan adalah dibolehkan, meninggal pun dibolehkan. Sunat, perkara ini dibuat dapat pahala, ditinggalkan tak ada apa-apa. Ini mesti dipaham dari sudut hukum. Wajib, haram, makruh, sunat, harus, itu semua mesti ditahu
supaya kita kalau beribadat, melakukan satu amalan, jangan terkeluar daripada hukum-hukumnya. InsyaAllah kita akan masuk kepada fasal yang ke-12, perkara yang membatalkan wudu. InsyaAllah kiranya dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bertemu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik wa ala ta'atik. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.